dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama join malam ni untuk siri bengkel kita yang keempat. Selamat datang diucapkan kepada Cik Purnima dari yang merupakan pegawai teknologi makanan, bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Sebelum ni dah ramai dah, awak dah dapat banyak ilmu daripada panel-panel yang sangat membantu, yang sangat memberi input kepada kita. Jadi malam ni kita teruskan aktiviti bengkel kita dengan mempersilakan panel kita yang pertama, iaitu Cik Purnima yang akan berkongsi. Kita dengar sama-sama apa masikan pada malam ni. Okey, silakan Cik Purnima. Silakan. Terima kasih Puan Pengerusi. Salam sejahtera dan selamat petang dan selamat malam kepada adik-adik sekalian. Juga tak dilupakan Dr. Karnisha yang join dengan kami sekali hari ini. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Good to hear. Saya dimaklumkan oleh Puan Aini bahawa anda sekalian adalah antara murid terbaik yang dicalonkan atau yang dikatakan antara ikon-ikon lah ya, ikon-ikon di sekolah masing-masing ya. So I'm so happy to hear that. Saya dah agak lama tak pergi ke school untuk memberi ceramah sebab almost dah 3 tahun dah. Sebelum ni memang banyak bersama dengan tim sekolah untuk program Jembaster Challenge. Okay, so saya berharap pembentangan saya, sebab saya diberi masa 30 minit, saya berharap pembentangan saya pada hari ini akan memberi manfaat kepada adik-adik sekalian. Saya rasa kalau saya panggil anda sekalian adik-adik, saya rasa okey kot. Saya rasa macam lebih rapat lah ya, supaya saya boleh sampaikan apa yang hasrat saya pada malam ni lah ya adik-adik sekalian. So untuk topik saya pada hari ini adalah topiknya mengenai makanan selamat kita sihat So kalau kita tengok di sini dalam slide yang pertama ni pun adalah menjadi satu hint kepada adik-adik sekalian. Ada 2 logo di sini, yang mana logo tanpa kuman makanan selamat yang ada gambar macam kuman sikit, lepas tu ada tanda macam no entry ya, tak boleh. Maksudnya tanpa kuman makanan selamat. And then ada satu lagi logo yang menunjukkan lihat hidu dan rasa, elakkan keracunan makanan. Sebenarnya logo ni pun memberi maksud lah ya adik-adik sekalian, yang mana pada tahun 2007 ya, bila program Jembaster diperkenalkan, tagline yang pertama yang bila Jembaster diperkenalkan, tagline untuk program Jembaster adalah tanpa kuman makanan selamat. Inilah logonya pada tahun 2007. Namun pada tahun 2010 onwards, tagline yang digunakan untuk program Jembaster adalah lihat hidu dan rasa, elakkan keracunan makanan. So inilah logonya ya. Okay, kita pergi kepada kandungan ceramah pada hari ini. So ceramah ni akan merangkumi apakah yang anda akan faham mengenai keselamatan makanan, keracunan makanan, bagaimana makanan boleh tercemar, jenis-jenis bakteria, kaedah mengenali makanan rosak, 5 kunci keselamatan makanan, Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2021, bahan rujukan berkaitan keselamatan makanan. So marilah kita tengok slide yang pertama
So sini saya ingin bertanyakan soalan kepada kalian. Mana satu sebagai seorang pengguna? Mana satu premis? Mana satu kedai yang anda akan pilih kalau anda pergi keluar untuk nak makan? Boleh Kedai jawab? yang bersih. Kedai yang bersih. So kedai yang bersih apa dia punya huruf dia? A. Good. Betul. Okay. So kalau kita tengok di sini cuma ada satu soalan je dalam slide saya ni. Betul. Bijak. Jawapan yang A ni adalah kita sebagai pengguna yang bijak. Kita nak ambil pengguna yang bijak. Bijak memilih. Ya. Perhati dan pilih, ya, kita akan memilih premis makanan yang bersih. Bila premis makanan yang bersih di sini kita tengok di sini makanan dihidangkan dalam keadaan yang bersih, pengendali makanan dalam keadaan yang bersih, premis makanan ni dalam keadaan yang bersih. Manakala bila kita bandingkan dengan premis makanan yang satu lagi yang kita pangkalkan, yang kita memang tak nak pilih. Satu, of course, kalau kita tengok tong sampah berlimpah, ya, memang dilimpahi dengan sampah, lepas tu diurungi dengan lalat, lepas tu makanan disimpan dalam dipamerkan dalam keadaan tidak bertutup. Lepas tu kalau kita tengok ada keadaan di mana premis tidak dibersihkan, dan juga di tempat makan pun ada urungan lalat, ada sisa makanan yang tidak dibersihkan pada permukaan meja tersebut. Dan kalau kita tengok compare dengan consumer atau pengguna di gambar rajah A memang happily lah, memang makan. Manakala pengguna di gambar rajah B ni memang sedih lah, masa makan ni pun sedih, ya. Kita kena makan, kena happy. Walaupun semasa pandemik COVID ni kita tak dine in dan kita tak makan kat kedai, kalau dari segi norma yang biasanya adalah bila kita pilih premis makanan, kita pilih premis yang bersih. Okey, seterusnya saya pergi kepada tafsiran lah, ya. Keselamatan makanan. Dia beza dengan pemakanan sihat. Dia beza dengan healthy food. Dia ni adalah food safety. Kalau adik-adik sekalian pernah dengar apa tu food safety? Okay, what is food safety? So food safety adalah, kalau dalam terjemahan bahasa Malaysia, adalah keselamatan makanan. Keselamatan makanan dengan pemakanan sihat adalah elemen yang berbeza. Ya, makanan yang selamat perlulah makanan yang bersih, bebas daripada kuman atau mikroorganisma yang berbahaya, bebas daripada racun, bebas daripada toksin yang terhasil daripada kuman atau bahan-bahan yang terlarang. Dan juga makanan yang bersih adalah makanan yang bebas atau bersih daripada najis atau bahan buangan yang lain. So di sini makanan yang tidak bersih dianggap sebagai makanan yang tercemar. Ya, ini adalah keyword dia. Makanan yang tidak bersih adalah makanan dianggap sebagai makanan yang tidak yang tercemar dan boleh menyebabkan keracunan makanan kepada orang yang memakannya. Ini adalah another keyword, ya. Makanan yang tidak bersih adalah makanan yang tercemar, dan pengambilan makanan yang tercemar boleh menyebabkan keracunan makanan. So sebenarnya daripada membacakan slide, saya akan bagi penerangan dan saya akan tekankan beberapa istilah dan juga beberapa ayat yang mana ia akan jadi satu terma rujukan kepada adik-adik sekalian bila ada tugasan nanti, ya. Okay, dari segi kita tengok di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka, dari segi tafsirannya lah, ya. Apa yang dimasukkan dengan keselamatan makanan, kita mulakan, dia adalah disiplin saintifik. Keselamatan makanan is a scientific term lah, ya, yang menerangkan pengendalian, penyediaan dan penyimpanan makanan untuk mencegah pencemaran dan penyakit bawaan makanan. Keselamatan makanan meliputi beberapa rutin yang perlu diikuti bagi mengelakkan kemungkinan bahaya, ya. Food safety hazard, ya, bahaya kimia, ya, bahaya kimia boleh berlaku daripada bahan kimia, bahaya fizikal, benda asing yang mencemari makanan, bahaya biologi ni lebih kepada kuman, pencemaran kuman, ya. Okay, seterusnya. Sebelum saya pergi kepada slide seterusnya, ingin saya mengambil peluang atau platform yang diberikan kepada saya pada hari ini, pada malam ni, untuk bagi sedikit, untuk memberi sedikit input kepada adik-adik sekalian mengenai food supply chain. Ya, rantaian keselamatan makanan. Bila rantaian keselamatan makanan, mungkin adik-adik sekalian pernah dengar farm to table, dari ladang ke meja. Itu adalah dia punya keyword dia, dari ladang ke meja, ya, atau
from farm to table. So untuk mencapai hasrat farm to table di mana makanan yang sampai ke table dalam keadaan yang bersih dan selamat, rantaian keselamatan makanan di setiap peringkat perlu mematuhi keperluan perundangan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai contoh saya ingin kongsikan kepada kalian di mana kita tengok di sini fishing. Okay, of course lah ya, penangkapan ikan daripada laut. So di sini laut ni dikategorikan sebagai farm. Okay, daripada tempat sumber bahan mentah, Lepas tu kita tengok ayam. Okay, ayam daripada farm, daripada tempat ternakan. Ayam menghasilkan ada telur, ya, menghasilkan dia menjadi sumber daging dan hasilan daging. Lepas tu untuk dairy, untuk susu lah ya, susu lembu ya. Lepas tu untuk tanam-tanaman. So semua ni melalui peringkat farm, melalui peringkat ladang. So daripada ladang dia akan pergi kepada step yang kedua, iaitu production. Produk-produk atau makanan mentah yang kita terima, yang kita tengok di ladang, maksudnya sama ada penangkapan ikan daripada laut, ayam daripada ladang ternakan atau sayur-sayuran daripada tempat penanaman, dia tak boleh directly datang kepada kita. Dia of course perlu ada penuaian. So proses lepas dia dah mencapai maksudnya dah matured untuk bahan untuk animal atau plant ni, dia akan dituai. Maksudnya berlakunya proses harvesting. Bila berlakunya proses harvesting, dia akan melalui proses production. Lepas penuaian, dia akan melalui pemprosesan. So pemprosesan ni adalah berbeza-beza ya adik-adik sekalian. Yang mana kalau untuk fish and fishery product, pemprosesannya sama ada dia directly mungkin dicuci, degrading dan terus diangkut. Atau mungkin dia akan disejuk bekukan, dia akan jadi ikan sejuk beku. Sama juga untuk susu, untuk telur dan juga untuk ayam. Termasuk sekali untuk tanam-tanaman. Dia akan melalui sesi di mana dia akan melalui penuaian. Selepas penuaian dia akan melalui pemprosesan. Selepas diproses untuk sampai kepada kita, dia perlu diangkut, dipanggil distribution. Maksudnya dia akan diangkut menggunakan transport dan dia akan sampai kepada tempat di mana mungkin di tempat penyimpanan gudang atau di tempat cold room dan sebagainya lah Dan kita nak pergi buat shopping, kita nak shopping, maksudnya shopping bersama dengan parents. Ni sebelum-sebelum ni lah, sekarang ni tak digalakkan untuk pergi shopping untuk membeli belah ya, untuk membeli barang-barangan dapur ya. Yang mana barangan yang distributed, yang diedarkan, dia sampai kepada tempat jualan. Retailer ni adalah tempat jualan. Daripada tempat jualan, ibu atau bapa membeli barangan-barangan yang datang daripada awal tadi ni, beli. Lepas tu bawa balik rumah, lepas tu ada yang disimpanlah, ada yang diproses terus, dimasak terus dan sebagainya sampailah ke atas meja. Ya, walaupun kita ada juga kita punya tradisi, sometimes kita duduk mungkin bersila di atas lantai, kita makan, tapi dari segi konsep untuk farm to table ni kita menggunakan daripada ladang, makanan tu sampai kepada table. Dalam sepanjang rantaian keselamatan makanan ini, elemen-elemen keselamatan makanan wajib dipatuhi ya. So makanan yang kita consume atau kita makan sekarang ni, dia bukan directly macam daripada ladang, contohnya ikan daripada laut yang ditangkap, dia bukan direct datang kepada kita, dia melalui rantaian keselamatan makanan. Dan kita ada kawalan ya, bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia, ada kawalan di setiap kawalan keselamatan makanan di setiap pemeringkatan. Ya, ini untuk pengetahuan kalian ya. Okey. Terus saya pergi kepada keracunan makanan. Macam saya terangkan tadi, ini keracunan makanan adalah penyakit yang berlaku akibat termakan. Sometimes kita termakan. Ada yang kita tak ada, macam sometimes bila berlaku keracunan makanan di school kantin atau di sekolah asrama lah bila kita tanya sama ada mangsa keracunan makanan, sama ada dia tahu tak makanan yang dia makan tu dia didapati ada perubahan rasa, ada perubahan bau. Memang sometimes memang dimaklumkan oleh mangsa keracunan makanan, dia tahu tapi tiada pilihan, terpaksa makan. So that's why kita kata di sini yang
memaafkan, memang dah tahu makanan tu dah tercemar tapi sometimes terpaksa makan, ya. So bila termakan tanpa disedari lah, ya. So penyakit yang berlaku akibat termakan atau memakan makanan yang tercemar. So contoh-contoh pencemaran ini adalah penting lah, ya adik-adik sekalian. Pencemaran biologi adalah disebabkan oleh bakteria, kulat, yeast, virus, ya. Kimia, pencemaran kimia adalah disebabkan oleh racun serangga. Racun serangga ni biasanya digunakan untuk semburan bagi kawalan serangga atau serangga yang boleh merosakkan tanam-tanaman. Lepas tu racun rumpai, bahan pencuci, penggunaan bahan pencuci. Contohnya kita gunakan sunlight, kita gunakan deterjen untuk mencuci peralatan. Lepas tu kita tak buat proper rinsing, pembilasan tidak dibuat dengan sempurna. Ada kesan buih lagi. Lepas tu pinggan tu kita simpan. Lepas tu guna semula. So dalam keadaan macam ni, that bahan kimia yang ada residu atau sisa baki racun kimia tu boleh menyebabkan keracunan kimia sekiranya dosage dia terlalu tinggi, dan juga penggunaan bahan pengawet yang tidak dibenarkan. Dari segi pencemaran fizikal, saya rasa untuk biologi dengan kimia memerlukan analisis. Namun untuk pencemaran fizikal, adik-adik sekalian boleh tengok sendiri. Contohnya, terjumpa rambut di dalam makanan, terjumpa dawai kokok di dalam makanan, cebisan kaca, pasir, batu, paku dan sebagainya. Yang mana pencemaran fizikal adalah sesuatu yang memang mudah dinampak. Tak perlu analisis lanjut, dengan mata kasar boleh dilihat. Namun, ya, walaupun nampak simple, dia adalah paling hazardous, ya, yang mana boleh menyebabkan kerosakan organ disebabkan oleh kecederaan, ya. Dan lain-lain pencemaran adalah disebabkan oleh allergen, menyebabkan hypersensitivity, disebabkan oleh kesan radioaktif, genetically modified products dan sebagainya lah, ya. Antara simptom-simptom keracunan makanan, kena ingat poin ni lah, ya. Sakit perut, loya, muntah-muntah, cirit-birit, lemak badan, demam. Dan dalam keadaan yang kritikal bagi individu yang tidak mempunyai daya ketahanan yang tinggi atau mungkin ada penyakit yang kronik, ya, boleh menyebabkan, dalam keadaan serius boleh menyebabkan kematian, ya. Okay, inilah antara contoh-contoh lah, ya. Keracunan makanan menyebabkan kematian, ya. Kita tengok paper articles ni, kita boleh tengok ini adalah real story lah, ya. Yang memang sedutan daripada surat khabar tempatan, ya. 3 maut lebih daripada 60 mengalami keracunan makanan mati makan kenduri, ya. This is very famous case since 2013 punya. Ini adalah satu eye opener lah, ya, untuk keracunan makanan punya episodes, ya. Lepas tu kalau kita tengok 37 keracunan, 4 kritikal makan sarapan pagi, tercemar racun kimia. Yang saya cakap tadi, racun kimia. Contohnya lah, di kedai makan ada higapan lalat yang banyak, hurungan lalat yang banyak. Mungkin pengusaha ambil riset, ambil shelter, disembuh je. Masa disembuh pada makanan yang ditersembur, ya, ke dalam makanan yang tidak ditutup. Bila dijual makanan tersebut menjadi keracunan kimia kepada mangsa. Ini adalah kes yang berlaku di negeri Perak lah, ya, pada tahun 2016. Lot of improvisation kita buat selepas daripada episod ini, ya. Ini kuih digerai si putih batu gajah terdedah kepada racun. Lepas tu yang ini tercemar dengan kaca, ya. Tercemar goreng RMT tercemar dengan kaca, ya. Bagaimana boleh tercemar dengan kaca? Yang ni penangan kari ayam menyebabkan hospitalized, ya. Okey, kini kita tengoklah, ya, bagaimana makanan boleh tercemar. Makanan tercemar disebabkan oleh pengendali makanan yang kotor, yang tidak bersih, yang tidak mengamalkan amalan kebersihan diri. Okey, seterusnya bahan mentah, penggunaan bahan mentah atau ramuan yang tidak berkualiti, yang tidak bersih, yang rosak, ya. Lepas tu disebabkan oleh habuk atau udara yang tercemar. Lepas tu disebabkan oleh haiwan atau serangga perosak, disebabkan oleh lalat, lipas dan tikus. Lepas tu haiwan peliharaan seperti kucing, ya, boleh mencemari makanan. Lepas tu penggunaan pembungkusan seperti penggunaan bahan pembungkus seperti kertas surat khabar. Kertas surat khabar memang tidak ada kesan ink. So bila kita mengendalikan atau menyimpan makanan menggunakan kertas surat khabar yang ada cetakan yang ada ink, dia boleh mencemari
makanan yang terkena pada kertas surat khabar tersebut. Penggunaan peralatan yang tidak bersih dan juga penggunaan bekalan air yang tidak terawat. Poin ni sangat-sangat penting ya adik-adik sekalian. Take note untuk poin ni di mana bagaimana makanan boleh tercemar. Okey, seterusnya yang ni saya akan pergi very short. Just nak tunjukkan satu diagram kepada adik-adik sekalian. Ini adalah makanan. So zon bahaya, dikatakan zon bahaya di mana untuk pencemaran biologi tadi, untuk bakteria terutamanya, bakteria sangat-sangat aktif dan teramat aktif dan boleh menyebabkan makanan tercemar dan boleh menyebabkan keracunan makanan sekiranya makanan terdedah pada zon demikian, iaitu pada suhu 5 hingga 63 darjah Celsius. Ya, pada suhu 37 darjah Celsius kita tengok ya. So pada suhu 37 darjah Celsius maksudnya body temperature kita lah ya. Dari katakan makanan ini ada tercemar dengan satu kuman, dia akan membiak lebih daripada 4 jam. Sekiranya makanan dihidang lebih daripada 4 jam, bakteria yang tadi satu ni dia dah jadi bermilion-bilion, dah jadi berbilion-bilion. Bila dah jadi berbilion-bilion, dia menghasilkan racun yang tidak dapat dimusnahkan. Okey, so diagram ni sangat penting ya adik-adik sekalian, di mana kalau kita tengok ya, yang paling penting bila kita kata kita simpan makanan dalam peti, so memang bakteria dah mati. Itu adalah mitos. Ya, bakteria tak mati. Bakteria cuma tidak aktif. That's why makanan bermasak yang kita simpan di dalam peti sejuk, makanan yang tidak dapat dihabiskan yang kita simpan di dalam peti sejuk, bila dikeluarkan perlu dipanaskan dengan sempurna bagi memusnahkan bakteria. Bakteria tak mati, dia cuma tidak aktif. Dan bakteria aktif pada zon demikian, yang mana pada suhu bilik, dan juga di mana bila makanan yang dah masak kita simpan pada room temperature untuk jangka masa yang lama, temperature semakin turun. Katakan tadi suhu mendidih adalah 100. Mungkin bila tutup api dalam 90 degree C. 90 degree C kita simpan di bawah aircon, di bawah kipas, lepas tu dia turun. Katakan temperature dia tu dah jadi less than 63. And then tempoh masa penyimpanan tu pula more than 4 hours. So di situ bakteria dah jadi seronok macam ni. Bila dah jadi seronok macam ni, maka di sini bakteria boleh jadi banyak macam saya tunjukkan tadi, dia boleh menghasilkan racun. Dan dalam keadaan macam ni, katakanlah kita boleh kawal suhu makanan berkenaan, di mana dalam tempoh yang less than 2 hours tu makanan tu dipanaskan semula, bakteria pada suhu 80 degree C dah mengalami kejutan elektrik. Dan pada suhu 100 degree C yang mana pada suhu mendidih, bakteria dah mati. Ya, bakteria memang dah mati, dah termusnah. Namun racun dia tak termusnah. That's why penggunaan bahan mentah tadi, bagaimana makanan boleh tercemar tu, elemen tu perlu dipatuhi bagi memastikan tiada bakteria, tiada toksin bila makanan dipanaskan sempurna. So jenis-jenis kuman ini saya akan pergi very fast. So Bacillus cereus, just ingat satu je adik-adik sekalian. Makanan berasaskan karbohidrat kebiasaannya dikaitkan dengan kuman yang namanya Bacillus cereus. Okey? Makanan yang berasaskan daging dan hasilan daging, makanan yang berasaskan telur dan hasilan telur sering dikaitkan dengan pencemaran salmonella. Ya, kuman salmonella. Seterusnya Staphylococcus aureus. Kuman ini dia boleh bagi makanan yang mengalami pengabaian suhu makanan proteinous, makanan berprotein. Namun kenapa saya letak diagram ni? Ada buah-buah potong di sini adalah Staphylococcus aureus adalah habitat dia adalah pada tangan pengendali makanan yang kotor. Maka tangan yang kotor, tangan yang ada luka, tangan yang bernanah, di mana pada nanah tersebut, pada tangan yang kotor tersebut memang dah ada kuman Staphylococcus aureus. So kalau dia tidak memakai glove, tidak membasuh tangan dan tidak memakai glove, maka kuman tersebut telah pun dipindahkan ke dalam buah-buahan ini. Ya, that's why maksudnya dia lebih kepada pencemaran disebabkan oleh pengendali makanan yang tidak bersih dan tidak sihat. Dan seterusnya Vibrio para, nama dia panjang, saya cuma letak Vibrio para, cukup cakap Vibrio para lah ya. Dia sering dikaitkan dengan makanan berasaskan seafood. Dan yang ini adalah lebih kepada mushrooms lah ya. Okey. Tahukah anda, macam saya cakap tadi lah ya, tahukah anda apa yang ada pada tangan anda? Of course, tangan yang kotor ada E. coli. E. coli adalah indikator kepada pencemaran najis. Ada salmonella.
mungkin ada Staphylococcus aureus, mungkin ada Bacillus cereus. Dan bagi mengelakkan kuman-kuman yang berbahaya ni, gigit tangan kita, ya, pastilah basuh tangan menggunakan 7 langkah. Dan satu lagi, jangan lupa, ini penting, ejen pembawa penyakit tidak boleh dilupakan, lipas, lalat dan tikus. Kami KKM biasanya bagi sinonim LILATI. LI stands for lipas, LA stands for lalat, and TI stands for tikus. Okay. So tadi kita dah tengok dah bagaimana, apa tu keselamatan makanan, apa tu keracunan makanan, bagaimana makanan boleh tercemar. Ya, lepas tu kita dah tengok dah apakah bakteria-bakteria yang sering dikaitkan dengan pencemaran makanan. Dan sekarang marilah kita mengenali kaedah mengenali makanan yang rosak. Okay, kita menggunakan tadi, menggunakan deria yang ada pada anda, ya, untuk mengenali makanan yang rosak atau basi, ya. So di sini ya tuan-tuan, rakan-rakan, adik-adik sekalian, percayakan diri anda. Just percayakan 3 diri dah cukup untuk kenali makanan anda. First of all, percayakan mata anda. Lihat sama ada makanan berlendir, berbuih. Yang ini penting ya adik-adik sekalian. Ini adalah poin yang penting untuk tugasan anda. Makanan yang berbuih, berubah warna, berkulat, kehadiran benda asing dan lain-lain, perubahan fizikal. Contoh macam ni, ya. Kalau kita lihat betul-betul, barulah kita boleh tengok sama ada berbuih atau dah berlendir macam ni, dah berkulat macam ni. Okey, seterusnya lihat juga bagi makanan yang berbungkus macam makanan dalam tin, ya. Sama ada untuk cek untuk tarik luput, dia tidak boleh tarik luput. Lepas tu keadaan luaran bungkusan dia tak boleh koyak, bocor, kembung, retak, berubah bungkusan warnanya, tak boleh ada kesan karat dan tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari. Okey, dah guna mata, sekarang kita gunakan hidung. Kita gunakan hidung untuk hidu bau makanan. Untuk hidu untuk mengesan sama ada bau masak, ada bau busuk, bau tengik, bau yang tidak menyenangkan atau lain-lain perubahan bau. Bau yang very very uncommon, very rare, bau yang sangat-sangat rare, sangat pelik lah ya. Okey, seterusnya rasa. Rasa means ya adik-adik sekalian bukan makan satu plate. Ya, saya rasa makanan tadi tu dah basi, tak boleh. Rasa means rasa sedikit. Ya, rasa sedikit. Sama ada rasa basi, rasa masam atau lain-lain perubahan rasa. Okay, so tadi dah selesai, dah percaya, so maksudnya percayakan diri anda, poin ni sangat penting. Dia ada kaitan yang, dia ada kaitan yang signifikan untuk tugasan anda. Maka saya berharap adik-adik sekalian dah macam dah ada gambaran, lihat hidu dan rasa, bagaimana kita nak mempercayai deria yang ada pada kita untuk mengenali makanan rosak atau basi. Ya. Okey, seterusnya saya pergi kepada 5 kunci keselamatan makanan. Ini adalah antara poin tambahan untuk aktiviti adik-adik sekalian. So yang ini sebab saya dah share slide, so saya tak akan go through slide ni. Saya tak akan go through perincian ini. Cuma saya mohon kepada adik-adik sekalian go through setiap satu point yang saya share di sini. Ya, cuma di sini apa yang saya nak highlightkan kepada adik-adik sekalian, kita ada 5 kunci keselamatan makanan. Apakah kunci keselamatan makanan? Ada 5 kunci keselamatan makanan. Kunci pertama, jaga kebersihan. Kebersihan bahan mentah, kebersihan tangan, kebersihan peralatan, kebersihan tempat masak, semua sekali. Bila tempat bersih, kita bersih, boleh elakkan pencemaran kuman. Seterusnya, asingkan makanan mentah daripada makanan yang telah dimasak. Ini adalah kunci yang kedua. Ya, bila ada kunci yang kedua, bila kita boleh mengasingkan makanan mentah dengan makanan sedia untuk dimakan, makanan yang dah masak, kita boleh mengelakkan pencemaran silang atau cross contamination. Okey, kunci yang ketiga, masak dengan cara yang betul. Maksudnya di sini adik-adik sekalian, tak boleh masak ala kadar saja, tak boleh makan telur separuh masak ya. Dia kena masak secukupnya. Bila masak secukupnya, kita dah tackle kunci yang ketiga. Kita pergi kepada kunci keempat. Simpan makanan pada suhu yang selamat. Tadi kita dah tengok dah gambar kartun tadi.
5 to 63 adalah temperature di mana kuman sangat aktif. Maksudnya at room temperature, kuman sangat aktif. Maka di sini makanan yang dah masak perlu disimpan atau makanan yang memerlukan penyimpanan sejuk disimpan dengan cara yang betul. Dan akhir sekali, kunci yang kelima. Jangan lupa, tak boleh lupa, gunakan air dan bahan mentah yang selamat. Penggunaan air dan bahan mentah yang selamat akan menjamin keselamatan makanan. So, kalau kita letak kunci nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, dia akan ada satu equation. Dia punya equation dia makanan selamat. So, bila makanan selamat, kita boleh mengelakkan diri kita daripada mengalami keracunan makanan. Okay, so dah selesai untuk 5 kunci keselamatan makanan, selesai. Dan akhir sekali saya ingin menarik perhatian adik-adik sekalian untuk call, maksudnya teras untuk aktiviti yang bakal akan dibuat oleh adik-adik sekalian nanti yang ada kaitan dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Saya, kalau adik-adik sekalian pernah dengar, good. Kalau tak pernah dengar, saya share. Ya, sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia dimulakan pada tahun 2019. Poin ni sangat penting ya, dimulakan pada tahun 2019. So tahun ini adalah sambutan tahun ketiga. So tahun pertama ada temanya, tahun kedua ada temanya dan tahun ketiga ada juga tema. Dan tahun ketiga ni kami rasa amat bersyukur kami dapat bekerjasama dengan JPN, bekerjasama dengan Puan Aini, dengan tim beliau dan dapat mengadakan satu aktiviti untuk adik-adik sekalian bersempena dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia ini. Dan tahun ini adalah tahun ketiga dan adik-adik sekalian, bukan sekadar dengan ceramah ini sahaja, saya mohon adik-adik sekalian ingat lepas ni 7 hari bulan 6 iaitu 7 Jun adalah Hari Keselamatan Makanan Sedunia, World Food Safety Day. Mesti kena ingat, mesti kena tandakan pada kalender. So tahun ini dah berakhir dah lepas dah. Tahun depan bila tengok kalender mesti kena ingat. Okey, hari ini adalah Hari Keselamatan Makanan. Okey, so slogan dia di sini, okey, Hari Keselamatan Makanan, slogan ni tidak berubah ya adik-adik sekalian, penting, ini penting. Slogan untuk sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia sejak 2019 adalah keselamatan makanan tanggungjawab bersama. Kalau dalam versi bahasa Inggeris adalah Food Safety Everyone's Business. Okey, ingat tema ni ya, ingat slogan tadi. So, sekarang kita pergi kepada logo. Logo tahun ini adalah berupa macam ada heart, macam ada tangan, macam ada something. So, kita tengoklah temanya. Ya. Ini penting ya adik-adik sekalian. Safe food now for a healthy tomorrow. Saya terjemahkan makanan selamat penentu kesejahteraan. Kalau adik-adik sekalian, sebab of course saya dimaklumkan oleh Puan Aini bahawa anda semua adalah antara barisan yang sangat-sangat kreatif, ya. Di mana bila dikatakan makanan selamat penentu kesejahteraan, ada elemen kesejahteraan, kita dah boleh tengok heart di sini. Maksudnya untuk kita nak hidup sihat, makanan perlulah selamat. Untuk memastikan kita dapat makanan yang selamat, kita perlu mematuhi perkara-perkara yang saya terangkan tadi. So ini adalah logo bagi tahun ini dan ini adalah tema pada tahun ini. Tema berubah setiap tahun, namun slogan tidak berubah. Ya? Ingat slogan sejak 2019 adalah slogan yang sama. Okey, logo untuk tahun ini adalah logo ini adalah temanya. Okey, yang ini just go through sahajalah lebih kepada memberi kesedaran apakah objektif pelaksanaan atau penganjuran sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia adalah untuk memberi kesedaran, untuk menunjukkan cara pencegahan penyakit melalui pematuhan elemen keselamatan makanan. Lepas tu mengadakan pendekatan secara kolaboratif macam sekarang ni. Peluang yang disediakan oleh Puan Aini JPN untuk saya memberi perkongsian ilmu kepada adik-adik sekalian. Ini adalah perbincangan kami dengan Puan Aini dengan pihak JPN adalah dia punya kolaboratif, ya, pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kesedaran tentang keselamatan makanan di semua sektor, bukan berakhir di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan last sekali mempromosikan kaedah penyelesaian
yang lebih selamat untuk memastikan makanan yang dimakan oleh orang awam adalah selamat. So, saya dah sampai kepada slide terakhir saya. Adik-adik sekalian, kali ini saya mengkongsikan, sebab kalau saya runkan slide ni, sebab dia lebih kepada link, dia terus akan pergi kepada link berkenaan. Namun, sebab Iksim saya dah share dah slide kepada adik-adik sekalian, untuk aktiviti adik-adik sekalian, dalam website yang nombor 1 ni, ya, link yang nombor 1 ni semua bahannya ada. So maksudnya boleh dikatakan soalan bocornya di situlah, ya. Dan kalau untuk yang link yang kedua ni, ini dalam versi bahasa Inggeris sebab ini international website. Ini adalah KKM punya website untuk bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Ini adalah international website, WHO website, yang mana yang ini adalah mengenai Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Untuk aktiviti adik-adik sekalian nanti, dalam website ini ada banyak tips-tips yang adik-adik boleh gunakan. Ada gambar yang boleh download, ada banyak tips yang adik-adik boleh gunakan. Yang link YouTube yang 2 ni, dia memang menerangkan tentang 5 kunci keselamatan makanan. So boleh tengok dalam bentuk video. Okay, so with that, saya mengakhiri session saya. Saya minta maaf kerana terlalu laju, tapi saya memang sedang memberi ceramah kepada calon-calon terpilih. Maka saya berharap sangat-sangat penyampaian saya memberi manfaat kepada adik-adik sekalian. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya open untuk Q&A sekiranya ada soalan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Purnima. Tak apa Cik Purnima, mereka ni dah biasa dah. Sebab saya selalu cakap laju dengan mereka. Tak ada masalah. Tambahan pula sesi bengkel kita pada malam ni, terima kasih kepada Cik Lokman, kita dah record. Jadi kalau mereka nak buat revision nanti, mereka boleh tengok semula apa tentang penerangan Cik Purnima tadi. Okey, kita buka kepada soalan yang pertama. Silakan Syahaziq dengan soalannya, silakan. Boleh dengar ke? Boleh, silakan. Buka kamera, buka kamera. Nampakkan muka yang tu. Buka kamera. Dah buka dah? Buka dah. Nampak. Okey, nampak. Okey. Okey, soalan saya macam ni. Tadi daripada salah satu tadi ialah lihat hidu dan rasa. Lihat tu kita tengok tarikh luput kan? Jadi tarikh luput tu kalau contoh 13/8/2021, adakah kita last makan 13 tu atau hari sebelumnya? Okay, itu soalan yang bagus. Saya first of all, I would like to thank untuk soalan tersebut, soalan yang proaktif and kreatif. Okay, bila dikatakan tarikh luput, maksudnya makan sebelum, baik sebelum, ya. Maksudnya hari ini katakan tarikh yang dinyatakan tadi, makan sebelum, guna sebelum, consume sebelum 13 hari bulan Ogos 2021, maka di sini maksudnya adalah makanan itu tidak lagi selamat untuk consume pada 13 hari bulan. Makanan itu perlulah habis dimakan. Ya, kalau untuk makanan yang selamat disarankan untuk habis dimakan pada last terakhirnya adalah pada 12 hari bulan 8 2021 tadi. Okey. Clear ya Haziq? Okey, thank you Haziq. Terima kasih. Soalan yang bagus. Okay, soalan yang bagus. Cik Purnima pun puji soalannya. Okay, bagus. Sangat guna untuk kita semua. Tak kira peringkat umur, tapi kita kena tahu. Maksudnya lepas tu kita tahu kalau kita beli roti gardenia ke sebarang makanan lain, kalau tarikh luputnya 30 Ogos, maksudnya 31 tu boleh makan lagi ke tak boleh? Tak boleh. Boleh makan ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Okay. So tarikh yang sesuai merujuk kepada soalan Puan Aini, sepatutnya tadi tarikh yang Puan Aini bagi adalah 30 Ogos 2021. So maka tarikh terakhir makanan tu kena selamat dimakan tu bila? Bila? 29. Very good. Kita pergi pada soalan. Silakan Airin. Terima kasih Haziq. Okay, silakan Airin. Boleh dengar ke? Boleh. Buka kamera. Okey. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk menyimpan makanan lebih lama dengan selamat? Bagaimanakah cara untuk menyimpan makanan lebih lama
Bagaimanakah caranya? So di sini dia ada makanan, dia mengikut makanan. Okey, contoh saya bagi contoh. Yang pertamanya lah bagi makanan yang terproses. Makanan yang terproses maksudnya processed food yang kita beli daripada pasaraya. Memang ada expiry date. Bila ada expiry date, kita perlulah consume makanan tersebut mengikut tarikh expiry yang disarankan. Dan juga satu lagi kaedah yang selamat bagi makanan terproses adalah kita wajib baca label. Bila kita baca label, pada label tersebut kebiasaannya di panel belakang, maksudnya bukan di panel utama tapi di panel belakang dinyatakan kaedah penyimpanan. Simpan di tempat yang dingin dan jauh daripada cahaya matahari. Itu adalah satu saranan, wajib diikuti. Maka di sini makanan yang dihilangkan dan dijual kepada consumer, dia boleh dikekalkan dalam keadaan yang selamat, tidak rosak sehingga ke tarikh expiry. Itu adalah bagi makanan terproses untuk yang processed food yang kita beli ada packaging. Yang keduanya adalah untuk makanan bermasak. Contohnya lah ibu dah masak lauk. Ibu dah masak lauk dan ibu nak simpan, maksudnya ibu nak buat penyimpanan lauk tu untuk nak gunakan berapa hari? Boleh ke simpan untuk 2 minggu? Lauk tadi kari ayam dah simpan untuk 2 minggu. Makanan bermasak walaupun selepas masak ibu terus simpan, asingkan lauk yang nak simpan di dalam peti tu di dalam peti sejuk terus lauk yang berkenaan walaupun disimpan pada suhu sejuk atau sejuk beku, tempoh ketahanan bagi makanan tersebut adalah 3 hari sahaja, 72 jam. Selepas 72 jam, makanan tersebut wajib dilupuskan. Walaupun kita boleh keluarkan daripada peti sejuk, kita boleh panaskan makanan tu, tak ada bau basi, tak ada apa-apa. Tapi tadi soalan adik Irene tadi adalah apakah kaedah yang paling selamat? Paling selamat adalah kita lepas 3 hari, selepas 72 jam daripada waktu makanan itu dimasak, makanan itu perlu discard. Dan tadi saya bagi 2 keadaan di mana bahan mentah mengikut tempoh penyimpanan. Macam contoh saya bagi satu contoh lah Soalan ni sangat bagus lah very creative question daripada adik Irene tadi. Tadi soalan tarikh luput pun very creative and this question is very critical thinkers punya question yang mana tadi saya dah bagi tahu untuk processed food, makanan berbungkus. Secondly adalah untuk makanan bermasak. Thirdly, saya nak bagi contoh bagi makanan bahan mentah. Bahan mentah yang memang dalam keadaan beku. Yang memang kita beli memang dalam keadaan sangat keras, beku. Tempoh ketahanan kita boleh simpan paling lama kalau tiada expiry date pada kotaknya, kita boleh simpan paling lama 2 minggu, 14 hari. Manakala bagi bahan mentah yang kita beli daripada market, contohnya ikan segar, ayam segar yang bukan beku, paling sesuai, paling selamat disimpan untuk memastikan kesegarannya dikekalkan adalah 5 hingga 7 hari. Hari ke-5 bagi saya perlu dihabiskan. Kalau katakan bekalan tu terlalu banyak kan, hari ke-7 tu bagi saya kualiti tu dah degrade. So tadi saya dah bagi contoh processed food, makanan berbungkus, makanan bermasak dan juga untuk bahan mentah. Bagi bahan mentah yang ada expiry date, macam contoh kita ambil French fries. French fries dalam keadaan frozen kan? Dalam keadaan frozen ada expiry date. So dalam bungkusan dia dinyatakan simpan pada suhu minus 18 di tempat sejuk beku. Kalau tempoh ketahanannya dinyatakan di expired 31 Disember 2021, kita masih boleh gunakan kentang yang French fries tu, yang frozen tu sehingga 30 Disember 2021. Yang ada panduan, kita follow panduan. Yang tiada panduan, itulah caranya untuk penyimpanan yang selamat. Saya jawab soalan adik Irene ke? Irene? Jawab. Ya. Terjawab. It's a good question actually. Dia pengetahuan kepada adik-adik yang lain. Good. Okay, terima kasih semua. Terima kasih kepada Irene, terima kasih kepada Syahazmi. Bolehkah saya tanya soalan? Silakan. Cindy John. Nama saya Gujiban Julka dari SK Gopeng Jalan Emo. Soalan saya, kalau
buah terung separuh dah berkulat, separuh lagi elok. Jadi bolehkah kita buang yang berkulat dan guna bahagian elok? Silakan Cik They are Mumi. so, wow, they are so creative actually. Wow, I'm so astonished actually. I'm speechless actually for this Mereka question also. mereka adalah Junior Health Ambassador of Perak. Mereka adalah pemimpin di sekolah. Jadi mereka sangat Yeah, kreatif. I'm quite impressive dengan soalan yang ketiga ni. Yes. So saya memang dengan berbesar hati nak menjawab soalan adik tadi. Okay, soalan dia tu saya nak merungkap balik lah ya. Okay, when you're talking about microorganism, okay, spoilage microorganism, pathogenic microorganism, ya. Spoilage microorganism adalah mikroorganisma seperti kulat yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Dia dah jadi macam berspan, dia dah ada span-span di bahagian atas, ya. Manakala macam bakteria lain yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar, kita tak boleh nak nampak. Mungkin dia dah membiak dalam kuantiti yang banyak, dia dah mencemari makanan tapi kita tak boleh nak tengok. Okey. Tadi soalan adik tadi, dia bukan tanya tentang bakteria patogen, soalan dia tidak seintens bahaya compare dengan bakteria yang boleh menyebabkan penyakit. Namun, ya, di sini ada perkataan namun, ya, di mana katakan bila satu-satu makanan ni a portion of food, ya, kalau di dalam satu bungkusan, the whole food tu need to be discard. Okay, sekarang ni kita ambil piece of macam satu sandwich bread lah, yang roti sandwich tu lah ya, kita tengok ya. Dia mungkin bahagian atas atau bahagian tepi dia dah berkulat, bahagian tengah, bahagian putih tu masih dalam keadaan elok lagi. Bagaimana dia boleh berkulat? Mungkin sebenarnya yang dia boleh berkulat, kenapa dia boleh berkulat di bahagian tersebut lebih dan bahagian dalam ni belum berkulat lagi? Sebab untuk kuman membiak, dia perlu ada makanan, dia perlu ada oksigen, dia perlu ada nutrien yang mencukupi untuk dia nak membiak. So di tempat-tempat yang ada pembiakan tu, kat situ nutrien dah cukup untuk dia nak keluar. Mol tu nak keluar, ya, kulat tu nak keluar. Di tempat yang belum keluar lagi, maksudnya dalam satu portion of food ni belum keluar lagi, nutrien belum mencukupi, tetapi makanan itu sedang mengalami kekurangan kualiti dia. Dari segi keselamatannya dah berkurangan. Dengan kata lain, makanan tu bila ada bahagian yang berkulat, kita nak discard bahagian yang berkulat, lepas tu kita nak makan bahagian yang elok, tidak disarankan dan dilarang sama sekali. Dan mungkin sebelum ni adik-adik sekalian pernah buat. Mungkin bahagian yang dah berkulat tu dah potong, dah buang, lepas tu makan bahagian yang elok, so far tak pernah sakit. Mungkin, ya, tak pernah sakit. Itu adalah aksi berani cuba lah, ya, aksi berani cuba sebenarnya, ya. So di sini ya, so tak boleh buat macam tu. So bagi soalan yang adik tanya tadi, makanan yang memang dah berkulat separuh, sebenarnya dia sedang mengalami kerosakan. Cuma pembiakan kuman dan kuman tu nampak dengan mata kasar. Kuman ni adalah kuman yang memang boleh nampak dengan mata kasar. Dia adalah baru tumbuh di satu bahagian, belum sampai kepada satu lagi bahagian lagi. Sebab apa? Di bahagian yang belum keluar lagi, nutrien belum cukup lagi. Untuk kuman yang tu nak keluar, belum cukup nutrien lagi. Sebab tu dia tak keluar. So dengan kata lain-lain, untuk kesimpulan bagi soalan tersebut, bila ada kerosakan sikit pun kerosakan dia. Even though kalau kita tengok roti yang sandwich bread ni, dia dalam bentuk segi empat lah ya, segi empat. Dia cuma berkulat jadi hijau ke satu portion je. Roti tersebut tidak selamat untuk dimakan. Okey? Saya jawab soalan adik Cindy. Nama saya Gujiban. Gujiban. Cindy tu Oh, okey. Sorry. Terima kasih. Saya tengok ada surname. Okey, ada satu lagi. Alfa, ada soalan Alfa? Alfa Daniel?
Ya, saya. Silakan. Assalamualaikum. Saya Alfa Daniel bin Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Alfa Daniel bin Abdullah daripada Sekolah Kebangsaan Iskandar Shah. Saya ada satu soalan. Bagaimanakah macam contoh roti tu tarikh luput dia 18 hari bulan 3 hari bulan 2021. Tapi waktu kita nak makan tu, roti tu contohlah macam roti, dia macam rasa elok lagi. Kalau kita makan rasa elok, dia tak basi. Itu soalan ke? Itu soalan adik ke? Adik, Ya. okey. Itu satu soalan yang sangat kreatif, satu lagi lah ya. Yang ni biasanya industri yang akan tanya soalan-soalan macam ni bila saya bagi ceramah. Tapi kumpulan remaja dan kumpulan kanak-kanak bila tanya soalan macam ni very outstanding lah ya. Good. Saya amat mengalu-alukan soalan-soalan seperti ni. So merujuk kepada soalan Alfa Daniel ya. Okay, betul. Soalan ni commonly most of the consumers akan tanya ya. Walaupun tarikh luputnya adalah 13 hari bulan 8 2021 ya. Dan kami berani cuba, kami nak tengok, kami pernah makan pada 14 hari bulan 8. Kami pernah makan 15 hari bulan 8. Tambah-tambah lagi kami simpan dalam peti sejuk. Lepas tu kami keluarkan, lepas tu kami toastkan bread tersebut, lepas tu kami makan. Tak pernah sakit. Ya, ini commonly berlaku lah ya. Okay, adik-adik sekalian. Apa-apa produk yang ada expiry date, dia melalui proses penghilangan. Tadi saya dah tunjukkan supply chain kan, dia melalui proses penghilangan. Bila pihak penghilang menentukan tarikh expiry date, dia mengambil kira satu situasi atau persekitaran penyimpanan yang sangat rigorous, yang mana roti tersebut diangkut menggunakan truk yang panas, okey, diangkut menaiki sampan, menaiki bot sampai kepada kawasan pedalaman, okey, dan dia akan terdedah kepada macam-macam situasi atau persekitaran yang boleh menyebabkan roti itu mengalami kerosakan. Ya, so bagi mengelakkan consumer consume roti yang rosak, ya, makanan yang rosak, penghilang di samping menggunakan bahan pengawet dan juga bahan pengawet untuk mengawet roti berkenaan, dia menyarankan tarikh luput yang paling selamat untuk penyimpanan apa-apa jua keadaan. Kalau simpan di bawah hot sun ke, contohnya roti itu bila dah sampai kepada darat kan, dari darat nak sampai ke kawasan pedalaman kan, dia mesti kena naik sampan selama 3 jam. Dan dalam keadaan tersebut roti itu ada di dalam sampan atau di dalam bot, dan masa tu roti terdedah kepada cahaya matahari yang terik. Ya, so di sini by the time bila roti itu dah sampai ke darat, sampai kepada consumer bila disimpan, hari yang 13 hari bulan tu roti itu dah rosak. Sebab apa? Dia dah mengalami perubahan persekitaran yang memang boleh merosakkan roti tersebut. Berbanding dengan kita, ya, kita beli daripada kedai, terus bawa ke rumah, kita simpan, lepas tu kita terus consume. Ya, so roti itu tidak mengalami sebarang kerosakan. Ya, so secara praktisnya kalau kita tengokkan, memang roti itu dari segi fizikalnya bila kita lihat roti tersebut, roti itu berada dalam keadaan yang selamat. Ya, berada dalam keadaan yang tiada pertumbuhan kulat, tiada perubahan rasa dan masih nampak macam still consumable. Ya, but then bila penghilang yang menghasilkan roti itu dah sarankan pada kita makan sebelum tarikh ini, kita ni adalah yang pengguna yang mematuhi arahan pada pelabelan, maka kita wajib mematuhi arahan pada pelabelan. So tarikh expiry yang diletakkan pada label wajib dipatuhi. Okey, walaupun makanan tiada perubahan rasa, bau dan sebagainya, tarikh yang disarankan wajib dipatuhi. Soalan ni commonly ditanya oleh semua peringkat sebenarnya, dan penetapan tarikh luput
pada satu-satu makanan adalah untuk makanan yang terdedah kepada macam-macam keadaan atau persekitaran yang rigorous, yang paling serius dengan paling biasa. Yes, that's why. So dengan kata lain bagi soalan adik Alfa Daniel tadi, kesimpulannya bagi soalan tersebut adalah kita sebagai pengguna yang bijak, tadi saya nyatakan pengguna yang bijak, ya, perhati dan pilih, ya. Kita wajib mematuhi saranan daripada penghilang supaya makanan yang kita consume adalah selamat. Katakanlah bila keep on trying, kita cuba makan makanan yang dah expired, one day kita mengalami contohnya keracunan makanan lah, ya, pihak penghilang tidak akan menanggung sebarang kos rawatan. Dan bukan sahaja dikatakan kos rawatan, sometimes mungkin toksin yang racun yang kita tak nampak dengan mata kasar boleh menyebabkan kematian. Unknown. It's really become unknown. So please don't try. But it's very good question, pengetahuan kepada semua. Terima kasih. Good question, adik. Ramai orang berminat nak tanya pasal keselamatan makanan. Itu adalah benda yang dekat dengan mereka. Saya rasa macam saya memang sedang bagi untuk kumpulan macam IPT students. I feel like I'm giving to IPT students. Sebenarnya mungkin 30 minit tu tak cukup untuk semua Junior Health Ambassador ni. Sebenarnya kalau dibuka ruang rasa dia ramai lagi Junior Health Ambassador yang akan bertanya dengan Cik Ponema sebab topik ni topik yang sangat rapat dengan kita. Jadi topik harian. Jadi mereka banyak nak tanya. Okay, tak apa. Kita simpan dulu slide Cik Ponema kita dah edarkan kepada Junior Health Ambassador. So selepas ni slide tu amat berguna untuk pertandingan video yang Cik Ponema maksudkan tadi. Yes, betul. Sebaran tentang pertandingan video itu nanti kita akan terangkan dalam grup. Dr. Khairul Nisa. Silakan Dr. Khairul Nisa. Doktor ada di talian? Ya, saya ada di talian. Cuma saya nak tanya Puan Aini sama ada presentation selesa Puan Aini yang bagi ataupun saya? Saya pulangkan pada doktor. Kalau nak Encik Luqman presentkan pun tak apa. Macam mana? Bolehlah presentkan. Luqman, tolong presentkan Encik Luqman. Okey, silakan doktor. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada adik-adik semua. So jadi terima kasih. Tadi dah dengar daripada Puan Purnima tadi kan. So sekarang ni saya akan bercakap tentang AIDS lah pula. Sebelum ni memang adik-adik familiar kan tentang AIDS? Selalu dengar kan? Ya. Selalu kan? Ya. So jadinya Selalu. saya akan cakap yang benda yang selalu dengar lah. So jadi lepas habis ni boleh tanya saya soalan. So jadi slide dah ready ke? Nampak slide tak? Dah. Sudah. Okay. So tajuk saya hari ini adalah AIDS tiada, kesihatan terjaga. Ya, saya harap suara saya jelas ya. Jelas. Okay. Jelas. Next slide. Slide ke? Okay. Slide keduanya saya just nak highlightkan. Tahukah adik-adik virus demam denggi dan chikungunya dibawa oleh nyamuk Aedes? Okay. Dan nyamuk Aedes ni dia bukan bawa denggi dan chikungunya saja. Dia boleh bawa banyak lagi virus yang lain lah seperti Zika, yellow fever dan juga sejenis parasit yang kita panggil filariasis. So jadinya Aedes ni dia boleh bawa banyak virus dan sometimes kadang-kadang tu dia boleh satu seekor Aedes tu
kalau dia ada dijangkiti oleh banyak virus, dia boleh bawa virus tu bersama-sama dan dia yang membuatkan orang tu boleh dijangkiti dengan pelbagai virus disebabkan oleh nyamuk seko tu je, iaitu nyamuk Aedes. Okay, next. Okay, so jadi kalau kat sini kan ada, kalau adik-adik pembaca novel lah, kalau ada satu kalau Tikin Liaka ni dia banyak tulis novel. So kadang-kadang dia certain orang dia akan buat quote lah. Kalau quote ni macam satu kata-kata lah, kata-kata indah kan. So jadinya kalau ikut Naliaka ni dia kata how to spell Aedes. How to spell Aedes, the world one stop viral disease transmitting mosquito. So how to spell Aedes? Trouble dia kata. Trouble. Sebabnya memang Aedes ni memang pembawa masalah lah. Okay. Lepas tu lagi satu quote dia yang selalu orang sebut lah, iaitu incredibly just one mosquito species Aedes is responsible for the spread of few deadly viral disease to human being. Yet this mosquito has been allowed to infest densely populated urban center. So maksud dia kat sini, sejenis mosquito ni, sejenis nyamuk ni, Aedes ni, dia bertanggungjawab untuk menyebarkan, dia penyebab lah sebaran banyak penyakit-penyakit yang berbahaya. Tapi dia duduk bersama-sama dengan kita. Nanti saya akan tunjukkan lagi slide-slide kenapa dia duduk dengan kita. Dia dah sangat dekat dengan kita. Ya? Okay, next. Okay. Kenali nyamuk Aedes. Adik-adik tahu tak berapa jenis nyamuk Aedes yang ada? Siapa boleh sebut? 2. 2 ke? 2. Ada 2 jenis. 2 jenis ke? Kalau baca kat situ terdapat 2 jenis nyamuk Aedes yang utama Yang utama iaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sebenarnya spesies Aedes ni dia ada banyak. Ada banyak sangat jenis Aedes. Ada Aedes togoi lah, Aedes tu lah, Aedes ni lah, dia banyak jenis lah. Tapi yang utama yang kita kenal sekarang yang membawa penyakit banyak adalah Aedes albopictus dan Aedes aegypti. So jadinya kalau kita tak boleh kata 2 saja, sebenarnya dia ada banyak, tapi yang utama lah yang menyebabkan penyebaran banyak penyakit iaitu Aedes aegypti dan albopictus. Okay, next. Okay, apa beza 2 Aedes ni? Aedes ni utama kan? Apa beza dia? So jadi kalau kita tengok kat sini, nampak tak 2 nyamuk tu? Aedes aegypti dengan Aedes albopictus. Kalau kita tengok Aedes aegypti ni dia suka duduk dalam rumah. Dekat bangunan. So jadinya dia suka dalam rumah. So jadi kat mana dalam rumah yang dia suka? Dekat mana manusia ada. Sebab dia suka manusia. Sebab apa dia dekat dengan manusia? Sebab dia senang nak isap darah. So jadi kalau dekat rumah adik-adik suka duduk kat mana? Luar. Kat luar ke? Dalam rumah? Kalau dalam rumah? Kalau dalam rumah adik suka duduk kat mana? Kat mana yang adik banyak spend time sekali? Ruang tamu. Bilik. Bilik. Betul. Bilik Bilik. Ruang tamu. Ruang tamu. Meja makan. Ruang makan. Ruang gelap. So jadi bilik tidur. So bilik tidur ni memang nyamuk Aedes suka. Dia bukan tempat membiak tau. Dia tempat rehat. So jadinya kat mana kalau dalam bilik tidur nyamuk Aedes suka bersembunyi? Dia suka tempat yang gelap dan sejuk. Contoh dia bawah katil, belakang langsir. Okay? So jadi sebab tu kalau macam kita sembuh aerosol ke kan, ubat nyamuk tu yang sembuh tu, kita akan sembuh bawah katil, belakang langsir. Ya? So kalau dekat dapur, dekat mana dia suka duduk? Belakang almari. Sebab kat situ tempat yang gelap dan sejuk. Okay? Dan dekat dapur pun banyak air kan. So dia boleh juga jadi tempat pembiakan. Nanti saya akan cerita lebih lagi lah. So jadi kalau kita tengok kat sini, Aedes aegypti ni kebanyakannya dia duduk di dalam rumah. Kalau albopictus kebanyakan selalunya kita jumpa di luar rumah. Tapi bukan bermakna kalau macam Aedes aegypti ni duduk dalam je, dia tak ada kat luar. Tak bermakna macam tu Bukan bermaksud kalau Ebo ni duduk kat luar je, dia tak ada kat dalam. Dia
kebanyakan. Sebab apa, bila kita buat pemeriksaan di rumah, selalunya bila ada kes ataupun kita buat aktiviti pencegahan, kita akan periksa rumah kan, tengok ada pembiakan nyamuk dekat rumah. So usually yang kita jumpa kalau Aedes aegypti di dalam rumah dan Albopictus kita jumpa di luar rumah. Okay, next. Okay. Yang ni untuk adik-adik yang berminat nanti mana tahu satu hari nanti ada yang berminat nak jadi entomologis ke apa, pakar kaji serangga ke kan. So jadi kenapa kita panggil Aegypti tu Aegypti dan Albopictus tu Albopictus, sebab rupa dia memang tak sama. Walaupun kita tahu Aedes tu sama, dia jenis spesies yang sama, tapi bila kita tengok dia rupa dia berlainan lah Aegypti dan Albopictus. Sebagai contoh kalau Aedes aegypti tu kalau kita tengok dia seolah-olah macam ada line kat tepi, dekat kepala. Yang ni kepala dia ya, adik ya. So kalau kita tengok Albopictus dia ada line dekat tengah dia. Tak sama kan? Tak sama. Tapi dua-dua adalah Aedes. Okay? Alright, next. Ini kita nak mengenali nyamuk Aedes ya. Okay, so nyamuk Aedes ni dia boleh terbang sehingga 400 meter radius. Okay, kalau macam sekiranya dia ada membiak dekat satu-satu tempat kan, contoh dia tayar yang bertakung air ke apa, dia boleh terbang hingga 400 meter radius. Ya. Okay, lepas tu dia bertubuh kecil, lepas tu dia berbelang lah. So kalau kita tengok nyamuk Aedes ni, selalunya kita boleh kenal lah, dia boleh ada belang hitam putih di badan dan kakinya. Cuma kalau nak detail lagi macam saya tunjuk tadi lah, kita tengok dekat kepala dia tu, kita boleh bezakan antara Albopictus dan Aegypti. Dan dia aktif ketika subuh dan senja. Kenapa saya tekankan aktif ketika subuh dan senja ni? Kenapa? Sebab gelap. Sebab gelap. Sebab waktu ni lah dia suka keluar. Dia suka keluar dan cari mangsanya. Kan? Adik dulu-dulu sebelum PKP, kalau sesi pagi pergi sekolah time subuh tak? Pagi-pagi dah keluar pergi sekolah kan? Time ni waktu ni banyaknya nyamuk Aedes. Dan kalau macam adik dah habis sekolah, buat kerja sekolah, lepas tu petang-petang main kan? Waktu senja tu selalu ada banyak nyamuk Aedes. So jadi kalau kita kata subuh dengan senja ni, kalau kita boleh bagi time frame lah, dia antara pukul 5 sehingga pukul 7 lah. 5-7 pagi, 5-7 malam. Okay? Faham? Faham ya? Okay, next. Faham. Faham. Okay. So jadinya satu lagi fakta yang saya nak bagi tahu tentang nyamuk Aedes, hanya nyamuk betina menghisap darah. So jadi tanya nyamuk jantan tak hisap darah ke? Tak. Sebenarnya kalau ikut nyamuk-nyamuk ni, dia bukan makanan utama dia bukan darah ya. Dia hisap nektar. Dia macam rama-rama juga, dia cari madu untuk pembesaran dia, untuk nutrisi dia. Tapi hanya nyamuk betina yang menghisap darah sebab nyamuk betina perlukan darah untuk menghasilkan telur baru. So jadi dia perlukan darah ni untuk menghasilkan telur ya. Okey, nyamuk Aedes bertelur dalam air jernih. So jadinya kalau kita kata kita tengok longkang airnya kotor lah. Selalunya dia pilih lah nyamuk Aedes ni pembersih, dia akan cari air yang jernih. So jadinya kita tengok air ni jernih, tak kotor, tak apa kot. Tapi sebenarnya bila ada air bertakung yang jernih, yang ni yang bahaya sebab nyamuk Aedes akan suka bertelur di dalamnya. Okey, lagi satu fakta yang saya nak share, telur nyamuk Aedes boleh bertahan 6 bulan tanpa air. So jadi kalau adik-adik ada bekas bertakung kan, kalau adik-adik rajin tengok, dia akan ada hitam-hitam dekat tepi tu. So adik ingat kotor, adik biar je. Tapi sebenarnya dia adalah telur nyamuk. So jadi bila dia kering, dia tak apa. Dia tak mati pun. nyamuk telur tu dia tak mati pun walaupun dia tak ada air. Tapi selepas beberapa bulan, waktu hujan misalnya kan, waktu musim hujan, air paras air naik balik dan lepas tu kena telur tu dia akan menetas. So that's why walaupun bukan musim hujan, kita masih lagi kena periksa sekeliling rumah kita. So kalau ada kotoran yang kita syak, mungkin telur nyamuk ke apa, kita kena gosok lah ya dan buang. Baik. Okay, next.
Okey. So jadi yang ni adalah kitaran hidup nyamuk Aedes ya. So jadi kita tengok ada beberapa fasa lah. So selepas nyamuk tu bertelur, telur macam saya sebut tadi, telur nyamuk Aedes boleh bertahan selama 6 bulan dalam keadaan kering. So jadi tapi apabila telur ni dah kena air, dia sentuh air, dia boleh menjadi jentik-jentik dalam tempoh 48 jam. So bila dia kena air je dalam tempoh 48 jam, mungkin immediately, mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, dalam 48 jam tu dia boleh menetas lah. Menetas dan jadi jentik-jentik. So dia hiduplah dalam air tu kan. So 3 hingga 4 hari dia akan membentuk pupa. Okay adik, pernah tengok pupa tak? Pernah tengok tak? Pernah belek tak? Pupa, tak pernah ya? Tak pernah ya? Okay, lepas dia jadi pupa, selepas 48 jam dia akan membentuk jadi nyamuk dewasa. So jadi kalau daripada kitaran nyamuk ni, adik tengok kebanyakan hidup dia duduk kat mana? Dekat atas air ke dalam air? Dalam air tu. Dalam air. Betul. Jadi kitaran hidup dia kebanyakan adalah dalam air. Walaupun sebenarnya nyamuk bila dia dah jadi nyamuk dewasa, dia boleh hidup sehingga 1 bulan. Okey? Dia boleh hidup 1 bulan. Tapi kebanyakan kitarannya adalah dalam air. Kenapa saya tekankan ini? Sebab nanti dalam pencegahan nanti kita akan fokus kenapa kita kena lebih cari jentik-jentik ni untuk kita sebagai pencegahan daripada kita kena denggi, zika dan sebagainya. Okay? Okay, next. Next slide please. Okay. So jadinya adik kalau tengok kat sini, satu sudut air mencukupi untuk pembiakan nyamuk Aedes. So jadinya kalau ada air bertakung walaupun sikit pun, contoh dia dekat timbunan sampah misalnya, lepas tu kita ada sudu yang macam tu dan dia takung air sikit. Air ni pun dah cukup dah untuk dia nyamuk Aedes membiak. Okey, dan boleh jadi nyamuk. Okey, next. Okey, yang ni saya nak cerita sikit kat adik-adik macam mana jangkitan berlaku. Okey, next. So, apabila kita kata jangkitan disebabkan oleh nyamuk ni, okey, untuk pengetahuan adik-adik saya daripada jabatan vektor. Vektor tu maksud dia adalah penyakit yang berjangkit disebabkan oleh serangga. So jadi nyamuk Aedes adalah sejenis serangga dan dia adalah vektor. So jadinya penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes ni adalah dipanggil sebagai vector-borne disease. Okey, so nyamuk Aedes ni dia merebakkan penyakit melalui gigitan nyamuk lah yang telah dijangkiti. Sebagai contoh kalau seorang tu dah dijangkiti dengan denggi. So jadi bila dia ada denggi, lepas tu ada nyamuk datang dan gigit dia, gigit orang tu, so nyamuk tu akan dijangkiti dengan virus denggi. Dan apabila nyamuk ni gigit pula orang lain, dia sambil hisap darah tu dia akan transmit juga penyakit denggi tu kepada orang lain dan membuatkan orang lain pun kena penyakit demam denggi. So kalau dekat denggi lah, yang ni saya tunjuk sebagai contoh denggi lah. Tapi sebenarnya bukan denggi saja, tapi kalau kita tengok kat sini, even denggi, zika, chikungunya, yellow fever pun sebenarnya boleh dijangkiti apabila dapat gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Ya. Okay, setakat ni okey ya adik. Kalau ada soalan boleh berhentikan saya. Kalau nak tunggu end of session pun boleh. Okay, next slide please. Okey, sekarang saya akan cerita sikit lah beberapa penyakit yang disebabkan oleh yang boleh disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Okey, penyakit pertama yang saya akan sebut hari ni adalah demam denggi. Okey adik, selalu tak dengar pasal demam denggi? Selalu ya. Selalu. Ada siapa sini? Selalu.
ada siapa sini yang pernah kena demam denggi? Siapa sini yang pernah kena demam denggi? Ibu saya. Oh, pernah kena demam denggi Pakcik saya. kan? Mak Ya. saya. Ramai yang pernah kena demam denggi kan? Okey, demam denggi adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus denggi ya. Okey, virus tu nama dia virus denggi dan disebarkan melalui gigitan nyamuk ya. Okey, bila nyamuk tu ada virus denggi tu, bila digigit orang tu dan orang tu akan dapat demam denggi juga. Okey, next. Okey, so yang ni saya nak tunjukkan peta lah, peta kejadian demam denggi. So kalau kita tengok kat sini yang peta yang dekat mapping ni, adik tahu tak Malaysia kat mana? Boleh tunjuk tak Malaysia kat mana? Tahu tak Malaysia kat mana? Tahu. Warna apa Malaysia dekat peta kita tu? Tahu. Biru tu. Warna biru tua kan? So kalau biru tua dekat situ dia bagi tahu apa? Frequent or continuous. So maksud dia dekat sini memang selalu berlaku kejadian demam denggi. So jadi semua yang biru tua tu semua adalah kejadian demam denggi yang sering berlaku. So yang tu termasuk negara kita lah, Malaysia, Indonesia, Thailand, India. So kalau kita tengok dia dekat duduk semua negara-negara ni dekat mana tu? Kalau tengok garisan tu. Khatulistiwa. Sebab kawasan ni panas, humidity dia sesuai untuk nyamuk tu ada lah. Bila ada nyamuk, penyakit tu pun ada ya. Okay, next. Okey, ini adalah tanda dan gejala demam denggi. Seorang yang dapat demam denggi, dia boleh ada sakit di belakang mata, ya, sakit kepala, demam panas, sakit badan, cirit-birit. Lepas tu dia boleh ada ruam, muntah-muntah, ya. Dan yang paling kita takut sekali, denggi boleh menyebabkan kematian. In fact, untuk tahun ni kita ada satu kematian denggi lah, ya. Okey, next adik. Okey, sekarang ni saya cerita sikit pasal demam chikungunya. Dulu-dulu demam chikungunya ni orang tak sebut sangat sebab kita jarang lah untuk pengetahuan adik-adik. Last kali kita ada demam chikungunya 10 tahun dululah pada 2008. Namun pada 2019 negara kita termasuk negeri Perak lah, banyaklah ramai orang kena penyakit demam chikungunya, ya. Okay, dan untuk pengetahuan adik-adik, chikungunya ni pun disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes, ya. Next. Okay. Macam saya sebut tadilah, sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya dan disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Dan dekat sebelah tu adalah gambar lah macam mana virus chikungunya tu nampaklah kalau kita tengok bawah elektron mikroskop, ya. Okay, next. Okay, so kalau kita tengok pun sama ya adik ya. Kalau macam demam denggi tadi kita tengok dia punya distribution pun sama. Macam chikungunya pun sama kan sebab di garisan khatulistiwa. Sebab bila ada nyamuk ni so jadi dia punya persebaran pun sama. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia tu warna apa? Warna hijau tua. Maksud dia memang kita punya chikungunya ni sebenarnya endemik lah dekat area kita. Adik faham kan bila saya sebut endemik kan? Endemik. Endemik tu maksud endemik tu maksud dia penyakit tu sentiasa berlaku dekat negara kita. So kita panggil endemik lah. So kalau macam misalnya pandemik, pandemik tu penyakit yang berlaku di seluruh dunia lah. Macam contoh dia COVID sekarang, kita panggil pandemik, ya. Kalau kita panggil epidemik pula, kita merujuk pada satu keadaan di mana penyakit tu sebelum ni tak ada, tiba-tiba ada, meletup-letup. Contoh dia macam COVID sekarang pun kita boleh panggil sebagai epidemik lah. Epidemik dan pandemik pada masa sama. So maksud dia meletup dan pada masa sama seluruh dunia terjadi, ya. Tapi untuk chikungunya ni kalau kita tengok dia endemik lah. Maksud dia sentiasa ada. Tahun ni ada, tahun depan ada, sebelumnya macam denggi juga. So
Jadi denggi tiap-tiap tahun ada. So jadi kita panggil endemik. Memang sentiasa ada dekat kawasan kita. Ya. Alright. Next. Okey, ni tanda dan penyakit chikungunya. So adik-adik sebenarnya penyakit chikungunya ni dia lebih kurang sama macam denggi. Sebab tu kadang-kadang bila pesakit datang kat klinik kita, dia kata okey doktor saya ni demam. Lepas tu sakit-sakit sendi, lepas tu ada ruam dekat badan saya. So jadi kadang-kadang doktor pun akan jadi confused. Dia ni sebenarnya denggi ke ataupun chikungunya. Tapi sebenarnya untuk chikungunya ni dia ada satu karakter yang lebih lah berbanding dengan denggi, iaitu chikungunya selalunya dia akan ada sakit sendi yang teruk. Ya. Okay. Sebab kadang-kadang tu ada certain patient tu memang dia memang sampai tak boleh berjalan. Selalunya karakter dia akan bagi tahu kita, doktor saya tak boleh berjalan sehingga saya merangkak je kat dalam rumah. Ada yang kata saya sudah jadi robot, saya tak boleh jalan sebab dia sendi-sendi je semua keras dan sakit. So jadi ini adalah karakteristik penyakit chikungunya lah kalau kita bandingkan dengan denggi. Ya. Okay, next. Okay, yang ni yang saya highlight sikit lah. So dia boleh ada ruam kulit juga sama macam denggi. Lepas tu dia boleh ada sakit sendi yang teruk, sama ada lutut ataupun di tangan mereka lah. Okay, next. Okay, so nak highlight kat sini walaupun chikungunya tidak menyebabkan kematian, namun boleh menyebabkan kerosakan sendi yang kekal dan boleh menyebabkan kecacatan lah. So banyak juga patient-patient kita yang bila kena chikungunya tu dia dapat kecacatan kekal, especially dekat dia punya tangan ataupun dekat kaki dia lah. So apabila apa yang berlaku adalah orang yang kena penyakit chikungunya ni dia punya sendi tu dia akan rosak lah. Bila sendi tu rosak dia akan masalah lah, dia dah tak boleh berfungsi seperti sebelum ini. Ya. Okay, next. Okay, adik pernah dengar Zika tak? Pernah dengar pasal Zika? Pernah. Ni pun adalah penyebabkan oleh AIDS juga. Okay, next slide please. Okay, Zika adalah sejenis penyakit disebabkan oleh virus Zika dan disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Ya. Okay, itu gambar contohlah gambar virus Zika kalau kita tengok di bawah mikroskop elektron. Next slide please. Okay, seperti yang tadi juga sebarannya adalah lebih kurang sama, iaitu dekat kawasan tropika kan, tropika khatulistiwa kan. Okay, next. Dan termasuk Malaysia lah. Kalau kita tengok maksud dia kat Malaysia pun sebenarnya memang kita endemik untuk penyakit Zika. Okay, next. Okay, ni tanda-tanda dan gejala Zika lah. Dia boleh ada sama macam denggi kan. Dia ada sakit kepala, sakit sendi, ruam kulit, demam ringan. Tapi untuk Zika dia ada satu lagi karakter lah, iaitu konjungtivitis. So Kak Adik kalau tanya saya konjungtivitis ni apa? Konjungtivitis ni apabila kita punya mata kan, dekat mata merah kita tu, mata putih kita tu jadi merah. Itu kita panggil konjungtivitis. So jadinya Zika ni dia kontroversi lah sebelum ni sebab antara komplikasi Zika adalah Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome ni adalah keadaan di mana orang tu dia akan ada masalah neuro lah, masalah saraf membuatkan orang tu tak boleh berjalan lah. Okay, dan pada masa sama untuk perempuan yang mengandung untuk wanita mengandung bahaya kalau kena Zika ni, dia boleh menyebabkan mikrosefali. Mikrosefali ni adalah keadaan di mana baby yang dalam perut tu apabila dilahirkan dalam perut pun dia akan membuatkan kepala dia kecil lah, otak dia tidak berkembang lah, akan menyebabkan kecacatan otak lah. Okay. Next slide please. Okay, yang ni saya different sikit sebab selalu kita, tadi kalau kita tengok denggi, chikungunya, Zika, even saya tak sentuh kat sini apa yellow fever yellow fever pun boleh disebarkan, boleh nyamuk Aedes juga. Tapi saya nak sentuh sikit berkenaan dengan filariasis
filariasis ni adalah penyakit untut ataupun kaki gajah ya. Yang ni pun boleh disebarkan oleh nyamuk Aedes juga. Okay, next slide please. Okay, filariasis ni adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh parasit ya adik. Dia bukan virus macam tadi ya. Parasit iaitu sejenis cacing dan disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes ya. Dan dia boleh juga naik nyamuk lain lah seperti nyamuk kulit, Monsonia, Anopheles dan sebagainya lah. So dia adalah sejenis cacing ya adik ya, parasit ya, bukan virus. Okay, next slide please. Okay, so jadi kalau kita tengok dia punya distribution of disease pun sama jugalah dekat area Khatulistiwa dan Tropika. Okay, filariasis sebelum slide sebelum please. Okay, so sebenarnya apa terjadi adalah apabila nyamuk tu dia dijangkiti lah dengan cacing tu, so bila dia gigit seseorang tu dia akan masukkan cacing tu lah. Bila dia gigit kita, dia cucuk kita punya kulit tu, dia akan masukkan cacing dalam badan kita. So jadi cacing ni pula dia akan bergerak lah dalam kita punya badan tu, dia akan pergi ke sistem limfa. Ya, adik ada belajar sains kan? Ada tak belajar sistem apa salur darah, sistem limfa kan? Adik ada belajar kan? So jadi ada satu dalam badan kita nama sistem limfa. Cacing ni masuk dalam kita punya limfa. So limfa kita ni adalah dia macam sel, dia macam bendalil lah dalam kita, dia ada kelenjar lah dalam badan kita. So jadi bila dia masuk dalam badan kita tu dia akan pergi ke kelenjar tu dan dia akan membesar dekat situ dan beranak pinak dekat situ lah. So jadi bila dia duduk dekat dalam kelenjar tu dia akan menyebabkan kelenjar kita tersumbat. So bila kelenjar tersumbat itu yang jadi penyakit untut dan ataupun kaki gajah tu lah. Okay, next slide please. Sebab cacing ni besar ya adik. Bila dia besar tu yang membuatkan dia tersumbat lah. Okey, untuk gejala untuk kaki untut ni dia boleh ada demam ya. Lepas tu kelenjar dia bengkak ya. Adik tahu kan kelenjar dekat mana? Badan kita ada banyak kelenjar kan. Tapi untuk untut ni selalunya lah kelenjar yang affected adalah kelenjar inguinal iaitu dekat kita punya peha ya. Dia akan bengkak kat situ. Dia akan sakit pada kelenjar ataupun testicular. Pengelupasan kulit bila dah kaki bengkak tu kulit akan mengelupas dan akhirnya akan bengkak tangan ataupun kaki ataupun genital. Genital ni adalah kawasan kemaluan lah sama ada lelaki ataupun perempuan sebab kita pun dekat kemaluan pun ada banyak kelenjar juga kat situ ya dek ya. Okay, next. Tapi kan adik untuk penyakit ni dia ambil masa yang lama tau. So dia kalau macam jangkitan hari ni kita dapat, tak semestinya lepas tu kita akan dapat simptom dan kita akan dapat komplikasi macam ni lah. Dia ambil masa yang lama, ada 5 tahun, ada 6 tahun, dia tak tahu pun dia dapat penyakit tu. Sehinggalah satu hari kaki dia bengkak dan jadi seperti wanita inilah. Okay, so jadinya komplikasi untuk penyakit untut ni kalau tengok kan, kalau dia jadi kronik ya, selalu limfa tersumbat dan pecah jadi pecah dan tak berfungsi lagi lah. Okey, lepas tu dia boleh juga orang tu mendapat kerosakan paru-paru. Kenapa? Sebab cacing yang duduk dalam badan tu dia juga masuk dalam paru-paru dan menyebabkan kerosakan paru-paru ya. Lagi satu komplikasi nanah lah bila dia dah tersumbat tu dia pecah, lepas tu ada jangkitan kuman dan akhirnya menanah dan boleh jadi sepsis lah dekat situ Dan lagi satu kecacatan lah macam kalau kita tengok kat gambar ni kan, apabila jadi bengkak untut macam ni, so jadinya orang pun tak boleh nak pergi jalan, tak boleh bekerja ya. Dan psikologi dan sosial pun terganggu lah. Ya adik ya. Okay, next slide please. Okay, apa yang perlu kita lakukan untuk kita elak penyakit-penyakit ni? So kalau kita tengok kan, punca je adalah nyamuk Aedes sahaja. So jadinya kalau kita boleh buat satu aktiviti yang berkaitan pencegahan nyamuk Aedes ni, kita boleh elak semua penyakit-penyakit yang berbahaya ni lah. Okay, next slide please. Okay, lindungi diri dari nyamuk Aedes. Okay, macam mana nak lindung diri dari nyamuk Aedes? Adik boleh bagi respon kat saya macam mana nak lindungi diri dari nyamuk Aedes? Buang air bertakut.
Kita perlu segera buang air yang bertakung. Buang takungan air. Gunakan kelambu. Pakai kelambu. Halaman rumah. Okay. So next slide please. Saya akan terangkan sikit macam mana kita lindung diri. Alamak. Saya ni. Next slide please. Rasa yang ni slide lain ni. Okay. Yang ni lah yang kita nak cuba cakap. Okay, lindungi diri. Macam mana kita nak lindungi diri kita? Okay. Kalau kita tengok ikut slide ni, cara kita lindungi diri kita adalah dengan cara kita pakai repellent ni adik ya. Apabila keluar rumah, especially pada waktu senja ataupun waktu subuh, kita pakai repellent. Repellent ni adalah satu jenis tu yang kita boleh sembur kat badan kita lah supaya nyamuk tak boleh gigit kita. Selain daripada tu, kita boleh guna aerosol sebelum kita tidur kan. Kita sembur kat dalam bilik kita supaya nyamuk matilah. Selain daripada tu, kita boleh juga guna seperti apa, mosquito coil apa semua kan untuk kita halau nyamuk. Adik-adik pun juga perlu pakai baju tangan panjang dan juga seluar panjang apabila keluar daripada rumah sebab kita tak nak nyamuk tu gigit kita. Usually kalau macam aktiviti harian kan, kadang-kadang kan ada adik-adik suka jogging kan pada waktu senja ke petang tu suka pakai seluar pendek. Yang tu bahayalah adik. Sebabnya yang tu boleh membuatkan kita terdedah pada nyamuk Aedes lah dan nyamuk Aedes boleh gigit kita. So jadi cara pencegahannya adalah memakai baju tangan panjang dan seluar panjang. Okey, kalau macam gambar nombor 5 tu kan dia kata elakkan makan dekat luar pada waktu senja dan sebagainya tu kan. So jadi yang ni waktu PKP memang kita tak buat lah. Cumanya apa yang nak cuba tekan kat sini sebabnya bila kita makan waktu senja tu kita terdedah pada nyamuk Aedes kan. So jadi kita elakkan pada waktu macam tu. Selain daripada rumah kita sendiri, kita bubuh netting supaya nyamuk tak masuk lah, especially pada waktu senja kan dan waktu subuh, dan kita tidur dalam kelambu lah. Orang dulu memang tidur dalam kelambu, orang sekarang kita tak pastilah, tapi yang ni adalah salah satu cara untuk kita protect diri kita, lindung diri kita daripada gigitan nyamuk Aedes ya. Okay, next. Next slide please. Slide seterusnya. Okay. So lagi benda yang adik boleh buat ya. Luangkan 10 minit memastikan persekitaran bebas nyamuk Aedes. So jadi kalau macam kita tengok promotion kan daripada Kementerian Kesihatan, lindungi keluarga anda daripada dengki dan chikungunya. Luangkan 10 minit setiap hujung minggu kan. Okay, next. Apa yang kita nak buat bila hujung minggu? Apa kita nak buat dik? Macam adik ada cakap tadi lah. Gotong royong. Kita bersihkan kawasan rumah kita. Okey. So jadi adik saya nak tanya, kalau macam dekat dalam rumah, apa tempat yang kita perlu periksa? Bilik air. Peti sejuk. Lagi? Bekas tadahan. Bekas tadahan. Lapik pasu bunga. Lapik pasu bunga tu kat luar. Yang ni contoh lah. Rak pinggan mangkuk. Rak pinggan mangkuk, pandai. Okey, semuanya yang ni adalah contoh je lah yang gambar ni. Takungan peti ais kat bawah tu. Kadang-kadang ada air kan. Yang tu boleh jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Lepas tu kolah mandi. Dulu ada banyak kolah mandi, sekarang pakai shower kan. Tapi kalau siapa yang pakai kolah mandi tu pun berisiko untuk boleh jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tandas. Tangki air tandas kan. Kadang-kadang lama tak pakai, especially atas rumah kan. Kalau rumah 2 tingkat tu kita duduk kat bawah je, atas tak guna. Tangki air ni kena check selalulah supaya kita takut ianya ada pembiakan nyamuk Aedes. Selain daripada lapik pasu bunga, kadang-kadang ada dalam rumah juga kan, tempayan kita tak ada air. Yang ni adalah tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah. Okay, next slide please. Dekat luar rumah pula dia nak tengok kat mana? Nak check kat mana pembiakan dia? Longkang. Longkang. Okey. Lagi? Dekat longkang. Pasu bunga. Longkang air kotor. Belakang rumah.
Belakang rumah. Okey, adik saya nak tanya, longkang selalu air kotor ke air jernih? Kotor. So kalau air kadang-kadang air tu dia boleh jernih. So Edis ni dia suka air kotor ke air jernih? Air kotor. Jernih. Air jernih. Edis ni dia Jernih. pembersih sikit. Dia suka air Air kotor jernih. tapi So kalau jernih. longkang air kotor, dia tak membiak dalam tu. Tapi bukanlah maksud dia bagus. Sebab bila ada air kotor tu dia boleh biak nyamuk yang lain seperti nyamuk Culex dan sebagainya lah. Kalau nyamuk Culex pun bahaya juga untuk kesihatan. Dia boleh menyebabkan Japanese encephalitis lah, JE. So jadi kena jagalah kebersihan. Maksud dia longkang tu kena bersih dan bagi air mengalir jugalah supaya kita tak nak penyakit lain lah. Tapi kalau longkang tu bertakung air jernih, dia boleh juga ada nyamuk, boleh jadi pembiakan nyamuk Aedes. Okey, dekat luar rumah lagi kat mana lagi yang kita nak cari? Kat mana lah? Kalau kita check kat luar rumah ni. Dalam bekas yang mengandungi air bersih. Yelah contoh. Atas Contoh? daun. Atas daun, pandai adik. Sebabnya yang ni yang saya nak highlightkan. Dalam Sebab kadang-kadang tayar. kita tengok dalam tayar, yes. Kadang-kadang kita tengok pada kawasan-kawasan yang macam kotor lah, macam polisterin kan, kerana bekas-bekas tadahan air kat luar rumah tu boleh. Tapi kadang-kadang boleh juga kita jumpa pembiakan dekat tempat yang natural. Contoh dia pelepah-pelepah pisang. Kerana kita tanam pokok pisang tu kan, dia pelepah rimbun macam tu, rupanya kat celah-celah tu dia takung air, especially lepas hujan, dan dia ada jentik-jentik dekat celah-celah tu. So jadi kat situ pun kita kena check jugalah. Okay. Alright. Okay, next slide please. Yang ni contoh lah. Dekat pelapik pasu bunga, dekat tong drum, tayar buruk, tempurung dan buluh kelapa, buluh dan tempurung kelapa pun dia boleh juga jadi tempat tadahan air dan menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Okey adik, saya nak sentuh tempat penguasaan sikit. Sekiranya kalau satu-satu rumah tu bila kita periksa, lepas tu didapati membiak nyamuk Aedes, so apa akan jadi pada rumah tu? Kalau ada penguatkuasa lah, kalau kita pergi kan, kita tengok, kita check rumah anda ada nyamuk Aedes, ada pembiakan nyamuk Aedes lah. So apa akan jadi? Kena sampai. Fogging. Kena Kita sama. kena compound so apa kita boleh compound? Ya, maksudnya kalau kita dapati orang tu bersalah disebab anda ada pembiak nyamuk Aedes. Sebab apa? Kenapa ada compound ni? Sebab bila orang tu dia tak jaga kebersihan rumah dia, lepas tu ada nyamuk Aedes, lepas tu dia boleh menyebabkan orang lain sakit. Dia boleh menyebabkan orang lain boleh menyebabkan orang lain menghadapi kematian sebab dia tak bersih. So jadinya dia boleh kena compound. Dan kalau kesalahan pertama tidak melebihi 10. Mana ini cakap taman dia baru kena fogging pagi tadi. Ya, sebab apa tu? Ada kes lah tu. Kat mana taman tu? Taman Cekur ke? Kelebang. Okey. Okey, kesalahan pertama boleh denda tak lebih 10,000 atau penjara tak lebih 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey, next slide please. Dia ada sebut tentang dengue berdarah, demam berdarah. Tak ada. Okay. Next slide please. Next slide please. Tak ada, next slide. Tak ada. Sebab kalau next slide tu kalau sebenarnya itu kalau kesalahan pertama lah. Kalau kesalahan kedua kita tengok orang ni line slow. Okey. Tak apa. So saya just bagi naratif dulu lah. So jadi kalau kesalahan pertama kita bagi denda tak lebih 50,000, tapi kalau seorang tu mula-mula sebelum ni dia pernah kena denda lah. Anda didapati ada membiak nyamuk Aedes di dalam rumah anda, tak bersih kan? So kita dah bagi compound. Lepas tu nanti bulan depan pula
rupanya dia tak jaga kebersihan juga. So rumah dia pun ada lagi Aedes. So jadinya kita boleh, untuk kesalahan berulang, kita boleh denda dia sehingga 50,000 serta 5 tahun penjara. So jadinya janganlah kita biar Aedes dekat rumah kita. Ya. Pun selamat insya-Allah. Ya. Okey, ada soalan ke Dik? Puan, saya ada soalan. Okey, sila. Adakah denggi boleh berulang pada orang yang pernah dijangkiti sebelumnya? Okey. Okey adik. Okey, yang ni saya akan tanya balik adik soalan lah. Okey, untuk yang ni, saya rasa macam pelajar universiti tanya soalan. Okey, sebenarnya virus untuk denggi ni ada berapa subtype? Adik pernah belajar tak? Denggi, untuk penyakit denggi ada 4 jenis ya. Denggi ada 4 jenis. Dia ada type 1, maksudnya yang jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4. Okey? So jadi kalau seseorang tu pernah kena denggi, okey, kalau macam saya kena denggi bulan ni kan, bulan Ogos. Tiba-tiba bulan September saya kena denggi lagi. Boleh berlaku macam tu. So maksud dia saya pernah kena denggi bulan Ogos dan saya kena lagi bulan September. Tapi kalau saya kena subtype yang sama, contoh dia sebelum ni saya kena denggi jenis 1. Lepas tu bulan 9 pula saya kena denggi jenis 1. Jadi badan saya dah adapt lah dengan yang 1 sebelum ni. So jadi kalau sebelum ni saya kena demam yang teruk, kali kedua saya demam sikit saja. Mungkin saya tak tahu pun sebenarnya saya kena denggi yang sebelum ni. Tetapi kalau bulan Ogos sebelum tu saya kena denggi jenis 1. Tapi bila bulan 9 saya kena denggi jenis 2. Yang ni yang bahaya. Yang ni yang boleh menyebabkan denggi berdarah. Dan kalau kita tak cepat-cepat boleh menyebabkan kematian. So soalan adik tu sangat bagus. So jadi memang boleh kalau seorang tu dah pernah kena denggi sekali, dia boleh kena kali kedua dan ketiga. Dan kalau dia kena subtype yang sama, tak ada masalah lah. Dia akan ada some form of immunity juga. So jadi kalau dia kena subtype yang sama, bila dia kena kali kedua tu tak seteruk kali pertama. Tetapi kalau dia kena kali kedua tu subtype yang jenis lain, sama ada 2 ataupun 3 atau 4, so dia akan menyebabkan orang tu boleh kena denggi berdarah. Dan kalau tak berhati-hati dan tak mendapatkan rawatan dengan cepat boleh menyebabkan kematian. Okey, adik jawab ke soalan adik Ganeswari? Ya Puan. Okey. Terima kasih. Seterusnya ada soalan lagi daripada soalan lagi. Aina, okay, silakan. Assalamualaikum dan selamat malam Dr. Karunisa. Saya nak tanya, sekiranya nyamuk Aedes menggigit pesakit COVID-19, adakah boleh orang lain dijangkiti virus tersebut? Okey. COVID dia bukan vector-borne disease. Adik So, kalau macam seorang tu kena COVID, okey, lepas tu nyamuk datang, lepas tu dia gigit orang yang kena sakit COVID tu, lepas tu dia pergi pada orang lain dan digigit pula orang lain, adakah orang lain tu kena COVID? Betul kan? Soalan tu kan adik kan? So jawapannya tidaklah. Sebab COVID dia bukan vector-borne disease. COVID ni dia cara rebakkan dia adalah melalui droplet lah kan. Sebab tu kita pakai mask kan. Sebab kita tak nak kita punya droplet aerosol daripada mulut ataupun hidung sekiranya ada COVID boleh jangkitkan orang lain. Jadi setiap adik kalau adik belajar lagi sebenarnya metod jangkitan setiap virus tu tak sama adik. Kalau macam COVID cara jangkitan dia secara aerosol.
Tapi untuk penyakit denggi, chikungunya virus ni cara rebatkannya adalah dia kena ada vektor iaitu nyamuk Aedes lah. Okey, sebagai contoh pada soalan adik tadi, so kalau contoh dia saya kena denggi, tiba-tiba saya bersin pada orang lain dekat sebelah saya. Adakah orang tu pun kena denggi? Adik rasa dapat tak denggi orang yang kat sebelah saya tu? Sebab saya bersin sebelah dia. Tak kan? Sebabnya dia untuk penyakit denggi tu merebak dia perlukan vektor tadi iaitu nyamuk Aedes. So, jadi kalau nyamuk Aedes tak ada jangkitan. Sebab tu kalau adik tengok balik slide saya tadi, kalau kita settlekan masalah Aedes, kita tak ada jangkitan denggi, chikungunya, virus filariasis tu tadi. Tapi tak sama macam COVID. Sebab COVID cara jangkitan dia adalah melalui aerosol dan droplet. Sebab tu cara pencegahan kita adalah memakai mask, basuh tangan dan kita jarak sosial lah melebihi 1 meter. Faham ya adik ya? Faham. Terima kasih Puan. Soalan lagi last kita untuk satu soalan je lagi. Kan lagi? Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Nordamia Kamilia dari Kampung Nasib, Kuala Kangsar. Saya ingin tanya, bila fogging dibuat di sesuatu kawasan perumahan, adakah nyamuk Aedes tersebut bergerak ke kawasan rumah yang lain? Terima kasih. Okey. Boleh dek. Sebenarnya kan apa nyamuk Aedes ni dia ada antena. So jadi bila ada fogging ke apa kan, ada bunyi ke apa, dia akan cuba lari ke tempat lain. Okey. Sebab tu kalau macam misalnya dekat Jabatan Kesihatan di Perak, apabila kita buat fogging, kita kena cover radius yang sepatutnya. Sebagai contoh, kalau masa saya cerita tadi, nyamuk tu dia boleh terbang sehingga 400 meter radius tadi kan. So, jadi sekiranya berlaku wabak dekat satu kawasan, contoh dia dekat Taman A, macam adik duduk kat Taman A, saya pun duduk dekat Taman A, adik kena denggi, buat fobik lah, saya pun kena denggi, kita kata macam tempat tu dah jadi wabak. Jadi apabila berlaku wabak dekat kawasan tu, sebab tu bila kita fogging, kita akan buat dekat area 400 meter radius. Tujuan kita buat macam tu supaya dia kalau dia terbang pun dia tak boleh lari lah daripada radius kita. Sebab kalau kita tengok slide tadi dia boleh terbang hingga 400 meter radius kan. Tapi bila kita buat fogging tu kita akan cover 400 meter radius supaya dia kalau dia terbang pun dia kena juga fogging kita tu dan boleh mematikan nyamuk tu lah. So jawab ke soalan adik tadi? Ya, terima kasih. So jadi kalau macam misalnya dia memang dia boleh lari tapi balik pada teknik kita pula macam mana kita nak kepung nyamuk tu supaya nyamuk tu tak lari. Jadi cara dia macam itulah, bila kita tahu dia punya flight range tu berapa radius, jadi kita akan cuba untuk kepung dia supaya dia tak lari. Tapi adik kena ingat untuk pencegahan denggi ni, denggi Zika, chikungunya, walaupun kita Jabatan Kesihatan fogging untuk kes kan, tapi sebenarnya pencegahan yang paling utama adalah macam saya sebab yang itulah apa yang membuatkan nanti untuk elakkan dia jadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa ni dia akan jadi jangkitan apabila virus ada dalam dia. So jadi saya bagi contoh adik, kalau nyamuk tu ada kat kita, nyamuk tu gigit kita tapi nyamuk tu tak ada virus. Nyamuk tu tak ada virus, jadi kita tak akan dapat denggi. Jadi dengan syarat nyamuk tu pun kena ada virus juga gigit kita baru kita dapat denggi ya adik ya. Jadi untuk pencegahan yang paling utama adalah kita kena cari dan musnah dan pastikan tempat kita bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes ya. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Khairunisa di atas perkongsian yang sangat berguna pada malam ni. Okey, terima kasih doktor. Okey. Sama-sama. So kalau ada apa-apa soalan boleh email saya lah. Soalan. Saya telah berkongsikan dengan semua pilihan semua slide yang doktor bagi tadi. Sebab nanti boleh menambahkan informasi-informasi mereka jika mereka ada tugasan yang perlu mereka selesaikan selepas ini. Okey, terima kasih doktor. Okey, kita akan beralih ke panel yang seterusnya. Sebelum tu saya nak tahu semua dah ada berus gigi dan ubat gigi di tangan? Dah ada? Ada. Okey,
Awak perlu ke nak basuh muka sebelum kita nak beralih ke panel ketiga atau memang nak tunggu panel ketiga ni dengan berus gigi dan ubat gigi? Dah terus ke? Kita nak Nak pergi toilet ke? Nak pergi toilet ke? Ada nak pergi toilet nak basuh muka sekejap? Ada? Atau nak terus? 2 minit. Saya. Okay, sementara tu saya prepare slide yang akan berkongsi aktiviti yang menarik pada malam ni. Eloklah lepas dia settle doktor dengan Dr. Ili ni, kita tak tahu Dr. Ili nak buat apa dengan berus gigi tu, dah gosok gigi nanti terus tidur. Okay, ada. Okay. Kalau nak pergi toilet pergi sekejap, lepas sementara nak tunggu Dr. Ili dah start dah slot dia tu. Sebab tu saya bagi slot Dr. Ili last kali, senang. Senang sebab lepas gosok gigi terus tidur. Kan?